Adakah kerusi Dun Sekong akan menjadi kubu takluk baru gagasan rakyat Sabah dalam PRN17 ini? Atau masih ada faktor tersembunyi yang bakal menolak strategi mereka ke tepi? Saksikan kisah di balik angka 68% yang mereka banggakan dan persoalan yang tidak diungkap secara terbuka. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kami bawakan satu berita yang dipetik daripada Sabah Gazette bertajuk Gagasan Rakyat Mahu Tanding di Dun Sekong, Yakin Rampas Kerusi Warisan. Sandakan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, kini tampil dengan keyakinan tinggi bahawa mereka wajar meletakkan calon di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sekong dengan hasrat supaya Gabungan Rakyat Sabah GRS merampas kerusi berkenaan daripada warisan pada pilihan raya negeri Sabah ke-17 PRN17. Ini menurut kenyataan rasmi daripada Naib Presiden Gagasan Rakyat Datuk Masium Banah ketika melawat War Room Gagasan Rakyat Sekong baru-baru ini. Dalam lawatan tersebut, Masium menyebut bahawa berdasarkan beberapa siri kunjungan ke kawasan Sekong, parti beliau kini menguasai kira-kira 68% sokongan rakyat, jauh mengungguli parti-parti lain dalam GRS maupun dalam Gabungan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata sokongan itu diperoleh melalui maklum balas akar undi dan laporan dari 7 pusat daerah mengundi PDM di kawasan Sekong yang menurutnya menunjukkan gagasan rakyat bertindak sebagai tulang belakang GRS di situ. Masiung yang juga pengerusi Zon 10 Sandakan memberi amaran bahawa kelebihan statistik ini mungkin akan hilang sekiranya kerusi itu diberikan kepada calon parti lain dalam GRS atau PH. Kami yakin peluang menawan Sekong tidak akan tercapai jika calon dari parti lain yang mencuba di kawasan ini, tegasnya. Beliau turut menggesa agar pandangan daripada Badan Bebas dan Risikan Cawangan Khas dipertimbangkan semasa penentuan calon agar peluang GRS tidak dirugikan. Dalam lawatan itu, beliau dibawa bersama Adun Karamunting, Datuk George Hugh yang juga timbalan pengerusi Zon 10, dan Hugh menegaskan bahawa dengan lebih 300 cawangan gagasan rakyat di Sekong, kekuatan akar umbi parti itu cukup untuk menentang warisan di kawasan tersebut. Dari sudut sejarah, kerusi Sekong memang pernah dimenangi oleh warisan. Adun Sekong sebelum ini ialah Arifin Asgali yang merupakan wakil warisan dari 2018 hingga 2020 dan kemudian berpindah ke Gagasan Rakyat sejak 2024. Kemenangan Arifin pada PRN 2018 menunjukkan bahawa warisan memiliki jejak dalam kawasan itu. Dalam pilihan raya tersebut, Arifin memperoleh 6,740 undi, iaitu 56.56%, berbanding pesaing terdekatnya dari UMNO dengan 4,705 undi, iaitu 39.48%. Faktor ini menjadi titik rujukan bahawa kerusi Sekong bukan tidak mungkin, namun cabaran menawannya tetap signifikan. Tambahan pula, Gagasan Rakyat Sabah sendiri mempunyai sejarah penubuhan dan transformasi parti yang menarik. Parti ini diasaskan pada 28 Ogos 2013 oleh Ationg Tituh sebagai kesinambungan kepada parti akar United People's Justice Front, tetapi kemajuan parti itu agak perlahan sehingga diambil alih kepimpinan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor pada 29 Januari 2023. Selepas pengambil alihan tersebut, Gagasan Rakyat diterima sebagai komponen rasmi GRS pada 9 Disember 2022. Namun, perubahan politik di Sabah sejak PRN lepas
menunjukkan bahawa sokongan rakyat cenderung bersifat senyap dan peralihan, pengundi di Sabah sering membuat keputusan tanpa pameran terbuka dan memilih kestabilan daripada janji yang bising. Ketidakpastian ini menambah dimensi menarik kepada permainan kuasa di kerusi seperti Sekong. Meskipun statistik parti kuat, pengundi tetap memegang kata terakhir. Dalam konteks PRN kali ini, gagasan rakyat bukan sahaja berusaha untuk mengukuhkan kedudukannya dalam kalangan parti komponen GRS, tetapi juga menghadapi dilema dalam pembahagian kerusi antara parti dalam gabungan itu. Keputusan meletakkan calon bagi kerusi seperti Sekong memerlukan strategi zero-sum game. Satu parti yang mendapat kerusi tersebut bermakna kerugian peluang bagi yang lain. Analisis akademik perbandingan menunjukkan bahawa strategi penumpuan kerusi tunggal pernah digunakan dalam sejarah pilihan raya di negeri lain. Parti komponen dalam gabungan memilih untuk tidak meletakkan calon dalam awasan kuat rakan kongsi demi mengelak pecah undi dan menumpukan sumber untuk kerusi marginal. Jika gagasan rakyat diletakkan calon di Sekong, adakah strategi ini akan meniru pendekatan itu? Atau adakah mereka menempuh risiko dengan menuntut hak kerusi mereka? Selain itu, persoalan menarik ialah kesahihan angka 68% sokongan. Statistik sedemikian biasanya datang dari kaji selidik dalaman parti atau laporan lapangan. Tetapi sejauh mana ia boleh dipercayai? Pengumpulan data di lapangan, keupayaan petugas, dan kecenderungan responden memberi jawapan yang mesra kepada petugas parti adalah elemen yang sukar diperiksa secara bebas. Maka, angka tersebut harus dibaca secara berhati-hati sebagai petunjuk bukan kepastian mutlak. Dari satu sudut, kita boleh membandingkan dengan situasi kerusi marginal di negeri-negeri lain di mana calon dari parti kecil berjaya memecah undi dan menyebabkan kemenangan berpihak kepada pihak ketiga. Jika pembahagian undi berlaku antara gagasan rakyat dan parti lain dalam GRSPH, ini boleh menjejaskan keseluruhan strategi gabungan. Tambahan lagi, pengaruh institusi seperti risikan cawangan khas yang disebut oleh Mas Yung untuk memberi input dalam pemilihan calon membuka dilema etika dan kepentingan demokrasi. Sejauh manakah faktor maklumat strategik ini dikongsi secara telus dan bagaimana ia mempengaruhi keputusan parti dalam memilih calon? Akhirnya, apabila tempoh berkempen semakin hampir, penonton YouTube boleh menyaksikan sama ada gagasan rakyat benar-benar meletakkan calon di Sekong dan apakah impak keputusan itu terhadap keseluruhan kekuatan GRS versus warisan. Adakah angka 68% itu akan diterjemah menjadi kemenangan atau malah memancing reaksi pengundi yang skeptikal? Di lembah pagi burung bernyanyi, Sekong tempat harapan disemai. Calon diletak, bakti dicari, undi rakyat penentu sejati. Kami harap anda turut berfikir dan berkongsi pandangan. Adakah anda percaya kerusi Sekong akan menjadi milik gagasan rakyat? Tinggalkan komen di bawah dan mari kita kupas bersama dalam ruangan perbincangan ini. Sekian, kita jumpa lagi.